41 kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 16,293 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 32 adalah kes tempatan manakala 9 kes import. Sementara itu, 1,963 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 2.1%. Bagi kategori 4, hanya 1 kes menerima bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sementara itu, 349 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 55 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,842. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 7.9%. Sehingga 27 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.8%, untuk 2 dos vaksin 93.9%, sementara 39.2% bagi penerima 3 dos vaksin. Bagi memupuk rasa mahabbah dalam membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala melalui tilawah dan tadabbur secara berjemaah, program Al-Kahfi bersama Belia Da'i diadakan setiap Jumaat. Program dianjurkan oleh Ahli Jawatankuasa Badan Sukarelawan Belia Da'i di bawah naungan Urustia Program Keagamaan Belia, PKB, Pusat Dakwah Islamiah. Program dilancarkan dengan bacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Seramai lebih 100 orang mengikuti program ini. Sementara itu, sesi tadabbur ayat 1 hingga 10 dari surah Al-Kahfi yang disampaikan oleh Dayang Siti Juhaidah binti Haji Bucang, Pegawai Utama Pusat Dakwah Islamiah, menjelaskan mengenai pengenalan dan fadilat surah Al-Kahfi. Juga berada pada juz 15 dan juz 16. Surah ini adalah surah Makkiyah yang memiliki 110 ayat. Ganjaran yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah itu adalah amat besar. Sesungguhnya perumpamaan sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan kemudiannya tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Perkara tersebut antara isi kandungan khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Hulurkan Derma kepada Anak-anak Yatim. Perlu diketahui bahawa bersedekah itu adalah salah satu daripada apa yang disebut sebagai membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana tujuan seseorang bersedekah itu adalah atas dasar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bersedekah sama ada dengan wang ringgit atau dengan sesuatu yang lain merupakan amalan mulia yang memberi keuntungan kepada orang yang mengeluarkannya dan kepada orang yang menerimanya. Orang yang bersedekah mendapat balasan pahala, sementara bagi orang yang menerimanya pula dapat menggunakan sedekah tersebut bagi memenuhi keperluan hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk bersedekah kerana ianya merupakan salah satu cara untuk membantu golongan yang susah dan yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin dan termasuklah juga anak-anak yatim. Pusat Dakwah Islamiah terus berusaha untuk memberikan pengajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk memastikan semua mu'alaf di negara ini mendapat bimbingan agama yang berterusan, antaranya melalui skim bimbingan lanjutan. Ia antara lain membantu para mu'alaf untuk memahami dan mempelajari ajaran-ajaran asas agama Islam di samping membantu mereka menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dan membiasakan dengan kehidupan cara Islam.
Di daerah Temburong, seramai 17 orang telah memeluk agama Islam direkodkan sepanjang tahun 2021. Melalui skim bimbingan lanjutan 2 bagi mualaf daerah Temburong, para saudara baharu diberikan kursus antaranya pengenalan 10 hari sebagai asas memahami agama Islam. Pegawai Perkembangan Agama menjelaskan pemahaman mengenai Islam terus diterapkan dengan kelas bimbingan mualaf yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Menambah lagi lah pengetahuan diorang untuk, dan juga harapan kami apa-apa ilmu yang diorang pelajari di sini ataupun di mana-mana, diorang kalau boleh dapat orang menyebarkan lagi lah ataupun orang mengajarkan lagi arah anak-anak diorang, arah keluarga-keluarga diorang. Lebih 2,000 produk seperti barangan runcit, peralatan elektrik dan sebagainya diketengahkan dalam platform wilago.com. Platform yang bertujuan memberi kemudahan kepada orang ramai untuk membeli pelbagai keperluan harian. Secara dalam talian itu juga menyediakan perkhidmatan penghantaran dan logistik. Para pelanggan boleh membuat pesanan dari pelbagai kategori yang tersenarai dalam platform tersebut. Pelanggan juga mendapat faedah dengan peluang pilihan yang lebih banyak, maklumat produk yang lebih terperinci, kos pengeluaran yang lebih rendah dan perkhidmatan yang lebih responsif. Setiap pembelian dan pembayaran adalah dilakukan secara dalam talian dan penghantaran barangan pula dilakukan secara contactless yang ditawarkan oleh pihak perkhidmatan penghantaran. Customers tidak payah berjalan-jalan ke kedai apa. They can just terana di rumah and shop dari online saja. Alhamdulillah, setakat ini we have a lot of sambutan ramai lah, such as dari pada mulanya it was minimum punya number of sellers about less than 5, but now alhamdulillah we have over 179 sellers, and for users apa we have over 4,500 users right now. Beberapa penyedia perkhidmatan penghantaran dan logistik seperti Pos Laju, Jayapuri, UPS, FedEx dan Go2U yang dikenakan juga sebagai perkhidmatan yang dapat memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat. Permohonan secara dalam talian HEKAS 2022, pusingan pertama akan ditutup pada hari Khamis 17 Februari 2022 selepas pukul 2 petang. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya memaklumkan permohonan tersebut adalah bagi kemasukan institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA dalam negara dan permohonan beasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan pada tahun akademik 2022-2023. Para pemohon juga diingatkan untuk memastikan borang HEKAS dalam talian dihadapkan, submit dan dokumen sokongan yang diperlukan oleh IPTA berkenaan dihadapkan sebelum tarikh tutup permohonan. Sebarang permohonan selepas tarikh tutup tidak akan dilayan. Para pemohon juga hendaklah membuat pembayaran yang tertunggak sama ada secara dalam talian melalui BIBD Mobile Application sebelum hari Khamis 17 Februari 2022 pukul 11 malam atau secara tunai di kaunter pembayaran pada hari Khamis 17 Februari 2022 di Pusat Tingkatan 6 Tutong sebelum pukul 11 pagi dan Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong sebelum pukul 2 petang. Acara Chat and Chew yang dianjurkan oleh Darussalam Enterprise Day merupakan acara rangkaian khusus bagi syarikat yang baru menggunakan sistem DARE. Acara 2 hari itu dirasmikan pagi tadi di Kelab Rekreasi Brunei Shell PSRC Dera Belai. Acara antara lain bertujuan untuk mengembangkan peluang-peluang kolaborasi dan rangkaian dengan syarikat usaha sama Brunei Shell BSJV dan komuniti di Kuala Belait. Juga diadakan penandatanganan antara BSRC dan 3 buah syarikat baharu yang akan beroperasi di BSRC. Beberapa aktiviti juga diadakan termasuk aktiviti jualan booth camp. Acara bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang dan akan berakhir esok.
Ramai yang ingin mengunjungi acara itu dikendaki untuk mematuhi langkah-langkah pengawalan Kementerian Kesihatan.